Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kita menyambung pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah kita telah selesai bab yang pertama berkenaan dengan ciri fizikal Nabi SAW. Dan insyaAllah kita akan pada hari ini dan hari berikutnya kita akan masuk pada bab yang kedua yang menceritakan tentang khatam ataupun cap kenabian cap kenabian Rasulullah SAW, khatamun nubuwah. Qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Ma jaa fi khatamin nubuwah, khatam atau cap kenabian. Jadinya dalam bab ini nak ceritakan ataupun mengemukakan hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kenabian, cap kenabian yang ada pada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di mana tempatnya, apa saiznya, warnanya dan sebagainya yang berkaitanlah dengan cap kenabian. Hadis yang ke-15, sambung pada hadis yang ke-15 menceritakan tentang kedudukan cap kenabian ni, kedudukan khatamun nabi ni, khatamin nubuwah. Anisa ibni Yazid radhiyallahu anhu yaqulu dhahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a wa sharibtu min wadu'ihi wa kumtu khalfa dhahri fa nazartu ila al-khatami baina katifai fa idza huwa mithlu zirul hajalah. Maksudnya diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ibu saudaraku, yakni ibu saudara As-Sa'ib lah, Sa'ib bin Yazid, ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi SAW. Lalu dia berkata kepada Nabi, yakni ibu saudara As-Sa'ib ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu Nabi SAW mengusap kepalaku, yakni kepala As-Sa'ib bin Yazid, mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku. Kemudian baginda mengambil wuduk dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Maka lepas berdiri kat belakang Nabi SAW itu, maka aku terlihat kepada khatam, yakni cap ataupun tanda yang berada di antara dua belikat, yakni berada di belakang bahu Nabi SAW lah, di mana ia menyerupai ziril hajalah. Ziril hajalah ni adalah butang ataupun telur hajalah. Jadinya khatam Nabi ni, khatamin nubuwah ini bermaksud cap ataupun tanda kenabian yang terdapat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang Nabi lah, berada di antara kedua belikat lah, tulang bahu, berada di belakang bahu. Cap ini ialah antara bukti lah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadinya cap kenabian ataupun tanda kenabian ini merupakan buktilah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis di atas, cap ataupun tanda tersebut kelihatan seperti ziril hajalah. Ziril hajalah ini menurut jumhur ulama, perkataan al-hajalah itu bermaksud kubah ataupun kelambu yang digantung di atas katil yang dibuat untuk menghiasi katil pengantin. Jadi yang maksud ziril hajalah ini ialah salah satu butang lah daripada butang-butang yang ada pada kubah ataupun kelambu tersebut. Jadi butang itulah yang digambarkan oleh As-Sa'ib radhiyallahu anhu. Sebagai As-Sa'ib itu menggambarkan ziril hajalah itu sebagai butang yang mirip dengan inilah khatamin nubuwah. Makna inilah yang diterjemah oleh jumhur ulama bagi maksud ziril hajalah dalam hadis di atas. Dan kemudiannya sebahagian lagi ulama berpendapat perkataan al-hajalah itu merujuk kepada sejenis burung yang dikenali dalam kalangan orang Arab sebesar burung merpati ataupun burung merpati yang merah paruh dan kakinya, yang bernama burung hajalah. Dan perkataan ziril hajalah di dalam hadis di atas ini merujuk kepada telur kepada burung tersebut lah. Jadinya ada dua pendapat mengatakan, yang pertamanya adalah ziril hajalah ini bermaksud kubah ataupun kelambu lah. Yang keduanya, sebagian ulama lagi berpendapat bahawa ziril hajalah yang dimaksudkan ini adalah menunjukkan kepada sejenis burung, burung hajalah. Dan perkataan hajalah itu diambil, ziril hajalah itu diambil daripada telur burung tersebut. Pandangan yang kedua inilah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, di mana beliau berkata azir yang dikatakan itu ialah telur burung tersebut, yakni al-hajalah. Ini kalau mengikut pandangan Imam At-Tirmizi, dikatakan dia ambil pandangan yang kedua lah, yakni yang digambarkan bentuk digambarkan bentuk tanda kenabian itu dengan dengan digambarkan seumpama telur burung hajalah. Itu. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ni? Tanda berkenaan dengan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kewujudan antara pengajarannya adalah yang pertama, kewujudan cap kenabian pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi keyakinan kepada orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Sebab mereka ini kalau nak tahu seorang Nabi itu benar-benar adalah dilantik menjadi Nabi, lepas itu diutuskan oleh Allah. Setiap Nabi itu ada tanda-tanda kenabian lah. Ada copnya, tanda khatamin Nabi. Ada pada setiap Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tanda-tandanya. Dan Nabi Muhammad SAW, kedudukan khatam Nabi itu adalah di antara dua belikat lah, ataupun di belakang antara dua bahu. Itu. Ini untuk bagi keyakinan lah kepada orang-orang yang hidup pada zaman yang sezaman bersama dengan Nabi, untuk mereka ini yakin bahawa Nabi Muhammad itu merupakan Rasulullah SAW. Cap ini ialah salah satu mukjizat dan tanda kebenaran Nabi SAW. Bagi kita yang hidup, bagi kita lah orang yang hidup bukan pada zaman Nabi ataupun telah jauhlah daripada zaman Nabi SAW, perlu jugalah untuk kita ini turut meyakini tentang kewujudan cap kenabian ataupun tanda kenabian ni lah. Perlu untuk kita yakini juga, kerana ramai sahabat yang menceritakannya. Namun bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang paling besar pada kita ialah risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ini ada dua lah, Kitabullah dan juga sunnah Nabi SAW. Itulah membuktikan ataupun itulah yang sebenarnya perlu untuk yang lebih utama untuk kita yakini adalah kitab Nabi SAW dan juga hadis Nabi SAW. Dan itu sudah mencukupilah bagi kita ini membuktikan kebenaran mengenai baginda bagi orang yang berfikir. Orang yang berfikir ni, kalau dia tengok Al-Quran, dia tengok sunnah Nabi SAW ataupun hadis Nabi SAW, maka cukup baginya untuk meyakini bahawa Nabi SAW itu merupakan Rasulullah merupakan utusan Allah, merupakan utusan Allah
Nabi akhir zaman. Daripada hadis ini juga kita dapat merasakan, kita dapat perhatikanlah kemesraan antara kemesraan Nabi SAW dan tanda simpati baginda kepada sahabat-sahabatnya. Baginda sentiasa melayani mereka dan ada kalanya bertindak sebagai tabib atau doktor yang membantu meredakan kesakitan mereka. Bukan semata-mata Nabi SAW ini Nabi SAW ini akan menjadi tabib lah kalau ada para sahabat yang sakit dan sebagainya. Mereka ini akan jumpa Nabi SAW dan Nabi sendiri akan bantulah untuk meredakan kesakitan para sahabat. Dan hadis di atas juga, hadis yang kita bacakan tadi juga, dapatlah kita lihat amalan pengubatan ataupun perubatan yang dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW, ataupun bahasa lainnya kita panggil sebagai At-Tibun Nabawi. Nanti akan diceritakanlah tentang pada bab fiqh, nantilah kita akan ceritakan sedikit apa itu tib nabawi. Daripada hadis di atas juga kita dapat melihat amalan melihat amalan untuk memohon daripada Allah agar dilimpahkan keberkatan. Sebab Nabi SAW ketika mana As-Sa'ib itu dibawa oleh ibu saudaranya, Nabi SAW usap kepada As-Sa'ib, usap kepada Sa'ib bin Yazid, usap kepadanya, dan Nabi doakan keberkatan untuk As-Sa'ib. Nabi doakan keberkatan untuk As-Sa'ib. Jadinya kita dapat lihatlah bahawa amalan memohon daripada Allah agar dilimpahkan keberkatan. Amalan ini digalakkan apabila bertemu orang soleh, maka kita memintalah agar orang soleh tersebut memohon berkat daripada Allah untuk kita. Jadinya kalau kita jumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, mintalah doa daripada mereka. Minta doa daripada mereka supaya Allah kurniakan kepada kita ini keberkatan hidup. Allah kurniakan kepada kita ini kita mintalah apa saja doa yang kita nak orang soleh itu doakan kita, maka boleh diperbolehkanlah. Sebab Nabi SAW sendiri pun doa keberkatan untuk para sahabatnya, maka boleh untuk kita amalkan walaupun kita ini tak berjumpa dengan Nabi SAW secara terus. Tapi kita jumpalah pewaris-pewaris Nabi, yakni para alim ulama. Dijumpa para alim ulama, kita minta kepada mereka ini doa supaya kita ini hidup kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ini sentiasa di bawah naungan Allah, sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, diberikan kepada kita ini kekuatan untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya lah, doa-doa yang baik. Itu sunnah Nabi SAW. Kita kena amalkanlah. Jumpa orang soleh, minta doa. Cakaplah, Ustaz, boleh tak doakan kami Ustaz? Nanti Ustaz tu doa lah. Baik, kebiasaan dia doa. Macam ikut Ustaz lah, dia nak doa apa kan. Tu doakan. Lepas tu minta lah kalau kita ada hajat ke apa. Contoh, kalau kita berhajat nak dapatkan amalan-amalan ijazah daripada mereka kan. Amalan-amalan yang boleh untuk kita amalkan, sebagai contohnya bagaimana nak istiqamah dan sebagainya, bagaimana nak dipermudahkan urusan kita untuk melakukan kebaikan. Antaranya dikongsikan oleh guru kami Syekh Zainul Asri, baca 11 kali 2 ayat akhir daripada surah Taubah. 2 ayat akhir daripada surah Taubah baca 11 kali sebelum tidur. Lepas tu kata Syekh, apa manfaatnya adalah manfaatnya kalau kita nak melaksanakan kebaikan, maka kebaikan yang kita nak buat tu akan terasa lebih mudah, akan kita rasa macam mudahlah untuk kita lakukan kebaikan. Itu dikatakan oleh Syekh Zainul Asri, dia bagi amalan untuk kita amalkan 11 kali 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Boleh bacalah sebelum tidur 11 kali. Nanti kita akan mudahlah nak buat kebaikan dan sebagainya. Itu antara contoh. So, kalau kita ada hajat-hajat lain, Tuan Guru Hajilah, Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada, kami jumpa dia bagi amalan. Saya bacakan saya bacakan masa mukadimah tadi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat silati adrikni. Ini selawat ni dinamakan selawat adrikni. Selawat adrikni ni kalau kita baca,
Kita niatlah dalam hati apa yang kita nak lah. Kalau ikutlah apa kita baca, dan kemudian ni lepas tu kita niat apa yang kita nak. Lepas kita baca, kita niat apa yang kita nak. Tak kisahlah, niat-niat yang baik. Dan juga selawat adrikni ni saya sentiasa amal. Setiap kali saya nak berucap ataupun nak bercakap di hadapan orang ramai, saya baca. Supaya apa? Supaya diberikan kelancaran lidah untuk kita sampaikanlah sesuatu perkara, diberi kelancaran. Itu. Jadinya itulah antara yang dua amalan yang kami terimalah. Antaranya daripada Syekh Zainal Asri, nak mudah untuk kita ini, mendorong kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan, baca dua ayat akhir daripada surah At-Taubah. Dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Baca 11 kali sebelum tidur, dan juga baca selawat adrikni, dan niatkanlah dalam hati apa yang kita hajati lah. Jadinya itu antara pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang ke-15 berkenaan dengan khatamin Nabi ataupun tanda kenabian, di mana Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada As'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala alam. Insya-Allah kita jumpa pada hari esok, kalau tiada apa-apa halangan lah, insya-Allah. Masih ada lagi lah kitab Syama'il ini ada 56 bab. Kita baru bab yang kedua. Bab yang kedua, hadis yang ke-15. Dalam Syama'il ni dia ada berapa? Lebih kurang dalam 400 hadis. Lebih kurang dalam 400 hadis dan 400 lebih hadis. Dan insya-Allah kita akan cubalah cuba kita untuk khatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah selama 2 tahun. Kita baca setiap hari, baca ringkas-ringkas 10 minit. InsyaAllah lah kita akan habislah 2 tahun, insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita jumpa pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.